Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad bin Samura, Guru Al-Quran Bertauliah dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah telah mempunyai sanad bacaan Al-Quran daripada Syekh Oun, guru saya dari Mesir. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan-kelebihan Suratul Kahfi yang biasanya dibaca pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat sebelum masuk waktu solat Jumaat, sangat dianjurkan, disunatkan baca surah Al-Kahfi berdasarkan hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, nescaya cahaya akan meneranginya di antara dirinya hingga ke Baitul Atiq, yakni Kaabah. Hadis riwayat Darimi. Kemudian antara kelebihan surah Al-Kahfi yang dibaca pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, dia memperoleh terselamat daripada fitnah Dajjal. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian antara kelebihannya lagi, akan diturunkan ketenangan dan rahmat yang disertai dengan para malaikat. Pengamal surah Al-Kahfi ini didoakan oleh 70,000 para malaikat yang memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu subuh. Rahmat Allah kepada manusia datang dalam pelbagai bentuk. Contohnya kesihatan untuk beribadah, umur yang panjang, rezeki dan sebagainya. Maka antaranya juga kelebihan surah Al-Kahfi, Islam amat mementingkan sesuatu amalan itu dilakukan secara istiqamah walaupun ia dilihat ringkas dan sederhana. Masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan cukup luas untuk kita mendapatkan kurniaan dan rahmatnya. Sejajar dengan keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kahfi ini supaya ia dapat menjadi benteng keimanan buat seorang Muslim menerusi model utamanya sendiri, iaitu segolongan pemuda yang teguh keimanannya. Semoga kita mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh ulama dengan kefahaman yang tepat dan bersesuaian dengan syarak. Alhamdulillah. Oleh itu saya akan bacakan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, itu dia Suratul Kahfi ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Yang terbaiknya kita dapat baca penuh satu surah setiap bermula malam Jumaat. Khamis malam Jumaat boleh mula baca, menjadikan amalan mingguan setiap umat Islam, kerana ia amat penting. Ada jaminan Rasulullah SAW kita akan si pengamal surah Al-Kahfi akan dijauhkan, akan dihindari daripada fitnah Dajjal. Itu yang utamanya, akan mendapat cahaya daripada Jumaat ini sehinggalah Jumaat yang akan datang, dan dosa dia akan diampunkan Jumaat ini sehingga Jumaat yang akan datang. Banyaklah lagi kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam Suratul Kahfi. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan Al-Quran ini adalah rahmat. Al-Quran ini adalah cahaya, ketenangan, ada kerahmatan, ada keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendapatkan kesan yang lebih baik dalam pembacaan Al-Quran kita, mestilah baca Al-Quran itu dengan sahih. Sahih macam mana? Seperti mana Al-Quran itu diturunkan, barulah akan datang kesan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kena bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Tak kira usia kita muda ataupun tua, ataupun masih kecil, ataupun kita dewasa, tak kira peringkat, sentiasalah kita mencari dan menggali bacaan Al-Quran yang sahih, yang bertepatan dengan Rasulullah SAW baca. Dan juga baca mengikut tajwid yang sempurna. Dan juga Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Jadi bila kita baca, tak boleh baca bahasa Melayu, kena bahasa
Arab, kena bahasa Arab. Contoh dalam bahasa Melayu macam mana? Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi baca pun macam ya tak ya je. Tak boleh baca mengikut bahasa kita. Bahasa Melayu kena bacaan yang sahih untuk kita mendapat kesan daripada amal ibadah tersebut. Kalau kita ni bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan Al-Quran, semua orang mesti memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Kena memperjuangkan Al-Quran. Kita kena belajar sungguh-sungguh, walaupun kita rasa pahit, walaupun kita rasa susah, walaupun macam-macam keadaan halangan yang datang pada diri kita, kita kena teruskan usaha yang gigih supaya untuk mendapat bacaan Al-Quran yang lebih berkualiti. Contoh seperti saya, pengajian yang saya bawakan adalah bukannya nak cepat habis Iqra', bukannya nak cepat khatam. Ya betul, memang kita perlu habiskan Iqra', memang kita perlukan khatam ataupun banyak kali kita khatam Al-Quran. Contoh antara salah satu kesalahan yang besar yang berlaku pada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Salah tu. Bukannya qul huwa Allah atau Allahu samad. Ramai di kalangan kita 50-60 tahun baca salah seperti itu. Itu banyak lagi contoh. Itu antaranya secara ringkas. Sepatutnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ini pun antara ayat-ayat ruqyah. Kadang-kadang bagi nak rak kita mengamalkan ayat ruqyah tapi tak berkesan. Jin asyik datang serang je. Baca Al-Quran pun tak jadi apa. Sebab apa? Kesalahan-kesalahan dari sudut pembacaan Al-Quran dan juga kesungguhan kita untuk mendapatkan ilmu Al-Quran tersebut. InsyaAllah wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.